Ni budak balik kau hajar kat sini. Panggil ketua kau mana? Apa yang tak elok? You cakap apa yang tak elok? Dah, you kenapa? You kenapa? You diam! You pun diam. Video-video sebentar tadi adalah contoh kejadian yang pernah terjadi antara pelanggan dan juga staf. Tidak kira apa sekalipun punca kejadian seperti itu, sebagai seorang pekerja yang ditugaskan untuk melayani pelanggan, tetaplah harus menjaga adab dan bersabar. Walau bagaimanapun, kami akui bahawa pelanggan-pelanggan yang kurang adab itu wujud dan sukar untuk dikawal. Namun begitu, jika TMK Crew juga bersikap seperti video yang dipaparkan sebentar tadi, ia akan memberi impak dan kesan negatif terhadap TM dan juga TMK Crew. Antaranya, skor TNPS akan menjadi teruk. Seperti anda tahu, menjaga skor TNPS ini adalah sangat penting. Untuk mengetahui cara-cara untuk menghadapi pelanggan yang beremosi, kita perlulah ketahui jenis-jenis pelanggan terdahulu. Yang pertama, pelanggan gelisah. Pelanggan yang gelisah ini kebiasaannya cepat panik. Yang kedua, pelanggan mendesak. Ini adalah pelanggan yang ingin care crew untuk menurut kehendaknya dengan segera. Seterusnya, pelanggan keliru. Pelanggan jenis ini kebiasaannya memerlukan kepastian daripada pihak care crew. Dan akhir sekali, pelanggan marah. Apabila pelanggan marah, care crew harus lebih berhati-hati supaya dapat mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Tahukah anda, terdapat 9 bahasa khidmat pelanggan yang boleh anda praktikkan dalam perkhidmatan anda sebagai seorang care crew? 9 bahasa ini adalah bahasa aluan, bahasa hormat, bahasa rapor, bahasa empati, bahasa kesal, bahasa jaminan, bahasa memohon, bahasa bersungguh dan bahasa penghargaan. Di sini, saya akan menunjukkan beberapa cara untuk mengenali pelanggan dengan 9 bahasa ini. Untuk pelanggan gelisah, care crew boleh menyambut mereka dengan bahasa aluan dan bahasa hormat, seperti menanyakan kepada mereka apa yang saya boleh bantu pada hari ini dan memanggil mereka dengan panggilan tuan ataupun puan. Kemudian, gunakan bahasa rapor. Cari titik persamaan antara anda dan mereka dan tunjukkan kepada mereka bahawa anda berminat dengan perbualan tersebut. Sebagai contoh, berbual dengan mereka dalam topik sukan ataupun pengalaman anda. Dengan ini, kami percaya ia dapat menenangkan pelanggan yang gelisah. Dan akhir sekali, gunakan bahasa jaminan dan bersungguh. Contohnya, saya akan menyelesaikan isu anda secepat mungkin. Pelanggan mendesak. Untuk pelanggan mendesak ini, seharusnya care crew dengar dengan fokus atas masalah-masalah yang ingin dilontarkan oleh pelanggan. Kemudian, jelaskan keadaan sebenar tanpa menggunakan perkataan tapi dan namun. Selain itu, care crew juga boleh segera berikan option alternatif kepada pelanggan dengan menggunakan perkataan elok juga, sebab itu, yang bagusnya dan lain-lain yang bersesuaian. Akhir sekali, gunakan bahasa jaminan dan bahasa bersungguh untuk meyakinkan pelanggan bahawa anda sedang berusaha untuk memberi bantuan. Seterusnya, pelanggan keliru. Untuk pelanggan yang keliru pula, care crew boleh menanyakan kepada mereka soalan umum mengenai keperluan mereka dan mendengar dengan fokus dan empati. Selain itu, bantu pelanggan memastikan apakah keperluannya beserta bahasa memohon. Contohnya, beri saya 2 minit untuk semak permohonan encik dan akhir sekali, buat pengesahan dan rumuskan isu tersebut dengan menggunakan bahasa jaminan dan bahasa bersungguh. Untuk jenis pelanggan yang terakhir ini iaitu pelanggan marah, care crew seeloknya menyambut pelanggan dengan bahasa aluan dan bahasa hormat. Lalu berikan beliau masa yang mencukupi untuk bercakap dalam meluahkan masalah yang dihadapi olehnya, walaupun ia bukan isi utama. Berikan tumpuan dan dengar dengan sepenuhnya. Kemudian gunakan bahasa empati serta bahasa kesal jika perlu dan buatkan beliau yakin bahawa anda sedang memenuhi keperluannya dengan bahasa jaminan. Kalau TMK Crew mengikut 9 bahasa ini, insya-Allah TNPS akan improve dan pelanggan juga akan mendapat pengalaman yang baik daripada servis TM. Ingatlah, ia adalah tanggungjawab anda sebagai TMK Crew untuk memberi perkhidmatan terbaik anda dengan menggunakan elemen-elemen persona iaitu friendly, caring dan proaktif. Baiklah, itu sahaja daripada saya kali ini. Saya harap informasi yang saya berikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan kita. Terima kasih, jumpa lagi.